Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasihi Bonda Nur Akiyah selaku moderator kita pada pagi ini, dan juga yang dihormati pengurusi Gema Nur Iman Hajah Rosnayati, dan juga barisan-barisan ahli tuan kuasa Gema Nur Iman yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga kepada seluruh hadirin hadirat muslim muslimat, datuk-datuk, datin-datin, para-para guru, para-para asatizah, para-para doktor, dan juga seluruh muslim-muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak yang hadir pada majlis Gema Nur Iman pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kenikmatan yang Allah kurniakan kepada kita semua. Kita dapat bangkit dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Masya Allah, tabarakallah. Itu salah satu anugerah yang paling tinggi nilainya. Paling tinggi nilainya, dan wajib kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua dapat bangkit pada pagi ini. Tak semua dapat melaksanakan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang amalan-amalannya dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Majlis ilmu ni begitu penting. Begitu penting kepada hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang mendahagakan ilmu. Kerana apa? Terdapat kelebihan-kelebihan bagi mereka yang menuntut ilmu ini. Salah satunya adalah apa? Kelebihan mereka yang menuntut ilmu adalah dimudahkan jalan hidupnya nanti untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sabda Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda dengan maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga Allah. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala, membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, iaitu ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah SWT akan menjemput nama mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 4867, dan juga status hadis ni hadis yang sahih. Masya Allah, tabarakallah, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu dan ayah-ayah. Apa yang kita dapat daripada pengajaran hadis ni adalah, yang pertama sekali, dia punya isi kandungannya adalah berkenaan dengan dimudahkan. Bagaimana kita susah payah untuk hadir dalam majlis ilmu. Nak kita hadir dalam majlis ilmu susah payah. Nak kena bangkit paginya, lepas sembahyang subuh nak kena tunggu lagi. 6.45 masuk ke dalam room Google Meet. Kemudian kita sambung pula dengan bacaan Yasin. Lepas bacaan Yasin kita tunggu lagi doa. Lepas doa pula kita tunggu lagi untuk perkongsian agama. Kuliah perkongsian agama. Jadi kat sini ada tak kaitan dengan hadis tersebut? Dia ada kaitan. Maksudnya kita berkumpul bersama-sama. Tapi nyatakan kat sini lah hadisnya adalah rumah Allah. Tapi kat sini kita termasuk jugalah. Sebab apa? Kita berkumpul dalam kita untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Taala. Maknanya tidaklah satu kumpulan berkumpul dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu Taala membaca kitab-kitab Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka. Maka syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Bila kita ada kat sini, ibu-ibu dan ayah-ayah, nama satu persatu telah disebut oleh Allah Subhanahu Taala di depan para malaikat Allah Subhanahu Taala. Pagi-pagi ni direct terus. Cek kat situ ada nama Hajah Rubiah Badri, Hajah Rahimah, Hajah Sorina, Hajah Zahara, Hajah Alimatur, Hajah segala semua dalam
Allah sebut satu-satu. Allah sebut satu-satu. Lihat hamba-hambaku yang beriman. Lihat hamba-hambaku yang bertakwa. Nama sekian-sekian. Bangkitnya tidur terus buat perkara-perkara yang baik. Amalan-amalan yang soleh dan solehah. Dan juga pengajaran daripada hadis tadi kita dapat apa dia? Dia mudahkan jalan untuk masuk ke dalam surga Allah SWT. Mudah, Allah akan mudahkan. Bagaimana kita bersusah payah nak menempuh jalan ilmu, nak mendapatkan ilmu ni. Tidak lagi pun ada kuliah lagi. Hari ni pun orang kuliah, Masya Allah. Penuntut tirai untuk tahun 2003 ni, buat yang terbaik. Penuntut tirai tahun 2023. Sabtu yang terakhir. Sabtu yang terakhir. Kemudian, yang seterusnya, Allah akan kurniakan kepadanya iaitu sakinah. Sakinah ni apa? Ketenangan. Ketenangan yang Allah kurniakan, yang Allah akan masukkan ke dalam hatinya. Dia akan rasa tenang, lapang. Dan bukan kepada dirinya sahaja dapat, malah kepada ahli keluarganya juga akan dapat. Kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada ahli keluarganya, ibu dan ayah, kepada mentuanya, semua akan dapat. Itu ketenangan dalam kehidupan. Seronok ketenangan dalam kehidupan. Betul. Itu rahmat tu. Kalau kita nak tahu, itulah rahmat Allah. Dan keluarga kita pagi-pagi kita rasa tenang, tak ada kelang kabut, tak bising-bising, pagi-pagi tak ada marah-marah, tak ada bergaduh. Ada pagi-pagi celik mata je bergaduh. Celik mata bergaduh. Celik mata bergaduh. Jadi kita kena rasa syukur pada Allah SWT. Dan tenang ni pagi ni lepas kita baca Yasin. Atau kita doa kepada Allah SWT bersungguh-sungguh. InsyaAllah kita akan rasa kenikmatan pada pagi ni, pagi yang sangat terbaik bagi kita. Jadi insyaAllah kemudian, pengajaran yang kita dapat daripada hadis tersebut, kita akan mendapat perlindungan daripada Allah SWT, iaitu melalui perlindungan daripada para malaikat. Malaikat Allah ni akan sentiasa mendampingi penuntut-penuntut ilmu. Malaikat Allah SWT sentiasa akan mendamping bersama penuntut ilmu. Mendapat perlindungan, malaikat akan menjaganya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata lindungi hamba-hambaku ni. Ada para malaikat akan mengikuti kita, mendampingi kita, menjaga kita. Seronok. Seronok. Itu dia punya kenikmatan ilmu. Dan juga ilmu ni juga Allah akan menangikkan dia. Maksudnya meninggikannya, memuliakannya. Diangkat oleh Allah SWT. Kedudukan, darjat, martabat di sisi Allah SWT dengan ilmu. Sebab kita boleh lihat orang yang berilmu ni, dia akan menjadi lebih tawaduk kepada Allah SWT. Dia akan lebih merendah diri. Orang yang menuntut ilmu ni, dia akan merasa diri ni adalah jahil. Dia merasa diri ni adalah bodoh. Maksudnya dia kurang ilmu. Itu. Ya, beza dengan orang yang ada ilmu ni, dia menjadi sombong, bahaya. Dia rasa dia lah terpaling pandai lagi, bahaya. Dia rasa dia lah yang terpaling tahu sekali, bahaya. Kerana apa? Sifat sombong tu dah mula menyemai benih-benih di dalam dirinya, sehingga akan merosakkan diri. Sehingga akan menjahanamkan diri, membinasakan diri. Bahaya. Orang yang berilmu ni dia sentiasa akan menggali lagi. Dan menjadi lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan sibuk dia nak berdebat, bukan sibuk dia nak mencari
kelemahan-kelemahan orang kan. Orang yang berilmu ni dia selalu mencari hikmah-hikmah. Dia sentiasa memperbaiki, dia sentiasa memperbaiki, memperbetulkan. Jadi insyaAllah itu kita kena faham. Jadi itu pengajaran daripada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkaitan dengan kelebihan penuntut ilmu. Dia banyak kelebihan penuntut ilmu ni. Itu salah satunya. Yang pertama tadi, dimudahkan oleh Allah untuk kita masuk dalam syurga Allah SWT. Kemudian, untuk kita akan dapat, maknanya, ketenangan, rahmat, kasih dan sayang Allah SWT. Iaitu sakinah. Sakinah. Yang ketiga, kita mendapat perlindungan daripada para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, kita akan ditinggikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan kita akan ditinggikan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ilmu. Dan yang kelima adalah syarat-syarat untuk mendapatkan yang tadi adalah niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan niat lain. Niat lain kita tak akan dapat. Malah kita akan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita sentiasa ilmu ni kita nak mencari keredaan Allah. Bukan kita nak mencari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita boleh lihat baru ni isu-isu seperti isu kisah Ashabul Kahfi. Semua para alim ulama, para asatizah, ahli sejarawan, semua tengah sibuk mendalami ilmu. Hikmah. Bukan kita sibuk nak berdebat, nak menyatakan kau salah, aku betul, kan. Tapi nak mencari sesuatu sumber ilmu yang sahih, yang mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mencari sesuatu tu sehingga perkara tu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kita kena cari sesuatu tu untuk kita menambahkan ilmu, iman kita, takwa kita, kefahaman kita tentang Islam. Jadi insyaAllah. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan, nak kongsikan sedikit berkenaan dengan satu ayat daripada Al-Quran, iaitu berkenaan dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah An-Nahl ayat ke-61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Kemudian apabila sampai tempoh ajal mereka, tiadalah mereka akan dapat meminta dikemudiakan sesaat pun, dan tidak pula mereka akan dapat meminta didahulukan. Surah An-Nahl ayat ke-61. Kat sini, ayat sini berkenaan dengan iaitu ajal dan kematian adalah ketetapan daripada Allah SWT. Malam tadi saya baru dapat bagi kuliah di surau berkenaan dengan ajal dan kematian, yang mana kita pun dapat tahu kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan. Tak semua orang dapat masuk bulan Ramadan. Jadi kena banyak buat persediaan kita dalam kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak semua orang boleh nak membicarakan berkenaan dengan kematian. Ada yang tak suka, ada yang menyampah, ada yang tak boleh dengar, ada yang trauma, ada yang fobia. Tetapi nak tak nak, memang itu yang disuruh oleh Allah SWT dan para dan Rasul kita, iaitu Nabi Muhammad SAW, untuk supaya kita sentiasa mengingati kematian. Sentiasa mengingati kematian. Nak tak nak, kena ingat. Nak tak nak, perlu kita sentiasa mengingati kematian dalam kehidupan kita, supaya kita sentiasa berwaspada dan berjaga-jaga, dan juga sentiasa kita memperbaiki kita punya amalan-amalan kita. Al-Quran, kat sini dikatakan Al-Quran menceritakan berkenaan dengan rahsia-rahsia tentang kedatangan, iaitu kematian dan juga ajal. Datangnya tanpa sebarang amaran, itulah kematian.
yang mana memutuskan segala hubungan dalam kehidupan. Kematian, ajal, memutuskan segala hubungan kita dengan kehidupan. Dah tak ada apa-apa dah. Dan kedatangannya menyebabkan kita akan melangkah menuju ke alam yang penuh kengerian. Dan juga sukar untuk diceritakan. Sukar untuk dinyatakan. Memang susah nak menceritakan berkenaan dengan kematian ni sebab dia punya ngerinya sangat-sangat ngeri. Sangat-sangat ngeri. Namun mengingatinya menyebabkan kita sentiasa bersedia dengan amalan dan taubat. Maknanya kita sentiasa bersedia dengan amalan, dengan taubat yang mana dapat membersihkan hati kita, dapat membersihkan jiwa kita, dapat membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang tak elok, yang tak baik. Daripada kemaksiatan batin. Dipanggil kemaksiatan batin. Yang mana bila rosak dalam diri kita. Sifat-sifat yang tak elok. Dengki, khianat, riak, sombong, ujub, takbur. Perkara-perkara yang tak baik. Kemudian berkata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, ketahuilah olehmu bahawasanya mati itu adalah huru-hara yang sangat-sangat besar. Menyebut tentangnya mempunyai manfaat yang besar. Kematian memelihara kita daripada dunia dan menjadikan kita rindu kepada akhirat. Itu berkata ulama menyatakan berkenaan dengan kematian itu Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Maknanya dia katakan mati itu adalah huru-hara yang sangat besar. Memang huru-hara kan keadaannya. Kita dapat lihat bagaimana ialah ahli keluarga kita saat nak menghadapi kematian. Kan huru-hara. Ada yang keadaan huru-hara. Ada yang keadaan tenang. Dia banyak. Ada satu kisah tu berkenaan dengan seorang ni. Dia menggigil cerita dengan saya. Dia sempatlah cerita. Dia kata, Ustaz, baru-baru ni, tak tahulah dia kata, dia berselisih ataupun Allah nak tunjukkan. Yalah, tiba-tiba datang satu bentuk yang sangat-sangat buruk wajahnya, Ustaz. Sehingga menyebabkan saya sampai boleh terkencing dan terberak, Ustaz. Dia kata, kenapa wajah apa? Dia kata, tak tahulah, Ustaz. Sama ada kematian saya dah semakin dekat. Saya pun kata nasihat dengan dia macam ni lah. Saya kata macam ni lah pakcik. Pakcik doa yang baik-baik. Dia kata kalau itu wajah malaikat maut. Wajah malaikat Israel yang akan menyapa kita, yang akan mendatangi kita. Kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hadirkan wajah tersebut dengan wajah yang baik. Kenapa? Malaikat Israel ni nak cabut nyawa kita, dia tengok amalan kita. Buruk amalan kita, dia akan datang dengan wajah yang paling gerun sekali. Dia akan datang dengan wajah yang paling bengis sekali dia akan datang. Pakcik tu dia cerita dengan saya sampai dia jadi sawan. Dia keadaan dia sawan, dia terkejut. Dia cerita. Dia dah meninggal lah. Dah arwah dah pun. Tapi sempat menceritakan lah. Saya ni nak kongsikan lah. Ni perkara benar, kisah yang benar. Bagaimana saat-saat kematian tu. Sebab benda ni menginsafkan saya. Kalau memang kita nak buat perkara, kita dah ingat. Insaf kita. Sebab alhamdulillah sebelum dia mati, dia ceritakan keadaan. Bagaimana saat-saat kedatangan. Wallahu'alam lah. Tapi dia ceritakan bagaimana dia melaluinya tu. Sebelum kematian tu. Lepas tu saya pun nak bagi dia semangat, support. Maknanya
nak bagi dia kekuatan. Doa, baca doa yang baik-baik. Mudah-mudahan dia datang lepas ni wajah yang baik, wajah yang elok. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Dan saat dia meninggal, Alhamdulillah, lancar, dimudahkan segala urusan. Tak adalah sampai mengacau-acau, mencuri-curi. Kita dapat lihat sebab kematian ni, itu yang dikatakan oleh ulama tadi, Syekh Abdul Qadir Al-Mandidi berkenaan dengan huru-hara. Huru-hara. Jadi kita harap di saat akhir-akhir kehidupan kita dapat satu kematian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kematian yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu husnul khatimah. Amin, insyaAllah. Kita dapat lihat baru-baru ni yang kita baca kat paper. Bagaimana seorang penunggang motosikal aksiden. Yang peliknya, aksiden dia masuk dalam masjid. Masuk dalam masjid. Orang kita baca kat paper Cosmo, kat paper tu. Terkejut saya tengok, Masya Allah, mulia. Masuk dalam masjid terus. Kita kena lihat pengakhiran kita bagaimana. Bukan pengakhiran kita. Alhamdulillah tak adalah kita nak terbabas masuk dalam sungai, lemas. Terbabas ke mana-mana ke tempat-tempat yang tak patut, tak elok. Jadi, kemuliaan yang Allah nak berikan, terbabasnya arwah tu, masuk dalam masjid. Sampai AJK masjid pelik. Macam mana ni? Dengan motor-motor sekali masuk. Jadi kematian tu adalah Allah yang menetapkan. Bila, kat mana, tarikhnya, pukul berapa, jam berapa, bagaimana keadaannya. Semua tu Allah SWT dah tetapkan. Jadi, tapi macam mana Ustaz? Boleh ke nak diubah? InsyaAllah boleh nak diubahnya dengan apa Ustaz? Dengan kita doa kepada Allah SWT. Ada takdir yang tak boleh nak diubah. Ada dua takdir. Takdir yang telah ditetapkan yang tak boleh nak diubah langsung. Yang kedua, takdir yang telah ditetapkan tetapi boleh diubah. Dengan kita apa? Meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata rezeki lah, Allah dah tetapkan rezeki kau cukup ni, cukup ni, cukup ni. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, murahkanlah rezekiku, ya Allah, lapangkanlah rezeki, ya Allah. Bila sampai masa, kita tengok, ada lebihan rezeki yang dapat. Alhamdulillah. Okey. Apa yang kita dapat daripada kita ingat mati ni, Ustaz? Apa yang kita dapat? Ada 7 perkara yang hikmah yang kita dapat. Tulis kat situ. Yang pertama sekali, mengingati kematian ni, kita dapat mengelakkan diri kita ni daripada melakukan dosa kepada Allah. Ingat mati, ingat kematian, takut kita nak buat. Ingat dia, takut kita nak buat. Yang kedua, mengingati kematian ni dapat menjauhkan diri kita daripada tipu daya dunia. Dapat menjauhkan tipu daya dunia. Maknanya, kan dunia ni ada banyak tipu daya. Dia bukannya jangan cakap dunia tak perlukan, dunia perlukan. Kan baru-baru ni diviralkan. Ada seorang ustaz tu dikena marah dengan jemaah. Ustaz tu ingatkan kepada jemaah. Dia kata, janganlah sibuk kerja dunia, kerjalah akhirat. Kena marah dengan balik dengan jemaah. Ustaz cakap senang lah. Ustaz dah senang dah. Ada 3 biji kereta, ada rumah banglo semua. Jangan. Ustaz tu nak menceritakan, nak bagi nasihat. Jadi dia pergi marahnya balik ustaz tu. Jadi tu yang dikatakan, jangan kita salah faham. Bukannya dia maksudkan tinggalkan dunia terus. Bukannya aku tak mahu dah dunia ni. Bukan. Dunia ni wajib, dunia ni perlu diuruskan. Diurus takdir tu. Allah dia menurun menciptakan kita.
menciptakan kita kat dunia ni untuk kita uruskan dunia ni dengan baik, diurus takbir dengan baik. Nikmat-nikmat yang Allah kurniakan yang ada ni, kita uruskan dengan baik lah. Itu maksudnya. Jangan kita fikir yang lain pula, dimarahnya balik ustaz. Kan saya keluar di media, seorang ustaz telah dikecam oleh jemaah, disuruhnya tinggalkan dunia kerja akhirat. Tetapi ustaz tu tinggal di banglo mewah. Sian ustaz tu. Itu memang tugas pendakwah lah. Tugas pendakwah, tugas para asatizah. Rezeki kita ni berbeza-beza dan kita kena redha dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita kena bersyukur. Dan supaya diingatkan, supaya kita jangan lebihkan dunia. Jangan kita sibuk sangat tertinggal perkara yang wajib. Terlalu sibuk sangat tertinggal perkara yang wajib. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita jangan salah faham. Sian Ustaz. Okey. Kemudian mengingati kematian ini yang ketiga, menjadikan kita ni manusia yang berhati budi. Dapat membentuk hati kita yang baik. Ada seorang hamba Allah ni, dulu dia tak suka kucing, dia tak suka binatang-binatang. Burung datang kat rumah pun dia halau. Benci dia dengan binatang ni. Anjing pun dia baling dengan batu. Tapi di saat akhir kematiannya, Allah mencuci hatinya sehingga dia berbelas ihsan kepada haiwan. Nampak je kucing ni bagi makanan. Hati jadi lembut, baik. Hati dia jadi lunak sangat. Nampak burung, boleh bagi salam, assalamualaikum burung-burung. Hati dia jadi cantik sangat. Tu saat-saat akhir orang yang nak kematian ni selalu dia macam tu. Dia baik dengan ahli keluarga. Tiba-tiba dia call adik-beradik, cerita yang baik-baik. Ada. Kadang-kadang kita rasa pelik, kenapa dengan abang aku ni? Buang terbiat tu. Dapat membentuk hati budi kita. Kemudian yang keempat, mengingati kematian dapat mendidik kita memperbaiki tutur kata dan bicara kita ni dan perlakuan kita. Tadi, dia automatik. Kita dah tak nak sakiti hati orang. Kita pun nak buat baik je dengan orang. Yang kelima, mengingati kematian dapat menakutkan kita untuk melakukan maksiat. Maknanya, takut kita nak buat maksiat. Maknanya, dapat mencegah. Yang keenam, mengingati kematian menjadikan kita sentiasa bersemangat untuk melakukan amal kebajikan dan amal-amal yang soleh. Sentiasa. Maknanya kita dah tahu kita punya penamat kita. Macam inilah kita maraton. Kita lari. Kita dah separuh larian kita. Ataupun kita tinggal lagi suku untuk penamat kita. Macam mana? Sama ada kita nak bersungguh-sungguh dalam larian kita ataupun nak berlengah-lengah. Ataupun nak berhenti sekejap. Ataupun nak minum air sekejap. Mesti kita nak menang. Mesti kita nak tamatkan kita punya larian kita tu dengan masa yang terbaik. Untuk mendapat hadiah yang pertama. Begitulah kehidupan kita juga. Sentiasa kita bersemangat nak buat kebajikan dan amal yang soleh. Dan seterusnya, yang last sekali, yang ketujuh, mengingati kematian yang pertama. Okay? Saya ulang balik. Yang pertama, mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa. Pertama, mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa.
Yang kedua, menjauhkan kita daripada tipu daya dunia. Daripada tipu daya dunia. Yang ketiga, menjadikan kita ni manusia yang berhati budi yang baik. Maknanya hati budi kita ni akan jadi yang baik. Yang keempat, mendidik kita memperbaiki tutur kata, bicara kita dan perlakuan kita menjadi yang baik. Yang kelima, menakutkan kita untuk melakukan maksiat. Maksudnya kita takut nak buat maksiat. Dapat mencegah diri kita daripada melakukan maksiat. Yang keenam, menjadikan kita ni sentiasa bersemangat untuk melakukan kebajikan dan amalan yang soleh. Yang ketujuh, sentiasa bertaubat dan pendek angan-angan. Maknanya kita sentiasa melakukan taubat kepada Allah SWT. Kita akan sentiasa menangis. Air mata kita akan kita rasa akan meleleh. Kejap rasa sebab bila dengar je satu perkara yang menyentuh hati dan perasaan, kita cepat mengalirkan air mata kita. Tanda-tanda orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Lunak hati dia. Dan juga pendek angan-angannya. Tak ada nak panjang angan-angannya. Orang yang berangan-angan ni bahaya. Panjang sangat angan-angan mengelamun tu. Bahaya tu. Jadi itu 7 perkara yang dapat kita panjang. Ada orang yang suka berangan-angan ni. Sampai dia aduh, ya Allah. Ada, saya pernah jumpa. Berangan kerjanya. Tapi, yelah, jauh pula berangan dia tu. Dah berangan mengelamun. Tapi jangan. Payah nanti yang jadi. Takkan nak berangan sikit-sikit tu tak apalah. Jangan panjang pula ni kan. Angan-angan ni semua orang ada. Angan-angan, berangan-berangan ni semua orang ada. Sebab tu fitrah manusia. Cuma jangan panjang sangat. Berangan. Sampai tak nak buat apa. Allahu Akbar. Ada pun tak ada. Ini faham-faham lah. Jadi insyaAllah Allah SWT menjanjikan kehidupan yang bahagia selepas mati. Allah menjanjikan kepada kita ni, selepas mati ni kau akan bahagia. Betul ke Ustaz? Kalau nak mati tu takut, sakit, ngeri. Betul ke bahagia? Betul ke kita akan bahagia selepas tu? Betul. Lepas tu Allah kan bahagiakan kepada mereka, ialah kepada mereka yang telah bersedia dengan amalan soleh. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat ke-124, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Yang ini bukti dia. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Sadaqallahul Azim. Allah SWT berfirman dengan maksudnya, dan sesiapa yang mengerjakan amalan yang soleh daripada lelaki dan perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka pula tidak akan dianiaya ataupun dikurangkan balasannya sedikit pun. Surah An-Nisa ayat ke-124. Inilah janji Allah SWT kepada mereka yang mengamalkan amalan yang soleh. Dan Allah tidak akan menganiayanya walaupun sedikit. Dan apabila mereka beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, syurgalah tempatnya. Alhamdulillah. Jadi itulah perkongsian kita pada pagi ini. Kita kena rasa syukurlah kita dapat buat amalan yang soleh. Masuk gemenul iman ni pun dah cukup amalan yang soleh. Istiqomah. Salah satu amalan yang soleh. Betul? Kita kena rasakan, aku buat amalan soleh. Ada yang baru sedar ni. Aku maknanya aku ni
buat amalan yang soleh ya. Ada ada tiba-tiba pula Allah Akbar, baru tersedar aku, ya Allah, rupanya ni amalan yang soleh. Ini amalan soleh, amalan yang solehah, menuntut ilmu, adil mali gemenur iman, ni dah cukup dah. Dah cukup mudah sebenarnya. Tak payah, tak ada nak susah kita nak pergi ke masjid, ke surau. Kalau ada tenaga, tak ada masalah. Ni tak apa, sambil-sambil baring tu. Lepas sembahyang subuh ni, baring kejap dengan kuliah. Sedap tidur ni. Ada. Ada yang sedap tidurnya, ya Allah, nikmatnya tidur. Dengar kuliah. Ada. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik lah. Yang baik untuk kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah, saya doakan kepada semua ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin-hadirat semua dipermudahkan segala urusan. Kepada mereka yang diuji dengan banjir, insya-Allah Allah akan menggantikan dengan lebih baik. Dan juga semoga kalian yang ditimpa musibah ni diberikan oleh Allah SWT kesabaran yang tinggi, kecekalan dan ketabahan untuk melalui ujian, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah surutkan banjir, Allah tenggelamkan balik air-air yang melimpah ni, dan menjadikan hujan yang turun ni hujan yang bermanfaat, hujan yang rahmat untuk sekalian alam, insya-Allah. InsyaAllah ada sedikit masa saya boleh buka soalan apa ni yang tak tanya. Kemudian kita ada kuliah yang seterusnya, kuliah yang seterusnya. Alhamdulillah ada siapa? Ada siapa yang nak tanya, mungkin ada 1-2 soalan sebab kuliah kita seterusnya ialah pada pukul 8 pagi kita ada kuliah kedua, insyaAllah. Silakan kalau ada soalan nak tanya Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ajang. Nabi Muhammad SAW kata kita kena banyak mengingat mati, tapi kita tak dapat yang sebanyak yang Nabi ingatkan tu. 70 kali sehari tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. 70 kali ataupun 100 kali itu kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya kita ada ingat lah. Sekurang-kurangnya ada kita ingat. Tapi yang wajib kita ingat dalam sembahyang kita 5 kali sehari, 5 kali waktu tu. Itu pun alhamdulillah, mula kita tambahkan lagi. Istighfar ada tu. So kata jangan panjang pula angan-angan, daripada kita berangan panjang-panjang, supaya kita istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ustaz, ada istighfar tu dah mencukupi dah kita mengingat mati. Ya betul. Alhamdulillah, itu memang lebih. Mengingati mati ni adalah untuk kita bertaubat. Dia punya inilah, apa yang nak diingatkan adalah taubat. Maknanya kembali ingat mati ni, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maksudnya. Maknanya ingat mati ni, kita ingat kepada siapa? Ingat mati ni kita ingat kita punya pencipta kita. Kita kena faham dia punya konsep itu. Sebenarnya Allah nak suruh kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah kepada pencipta kamu. Ingatlah. Kalau kita ingat kepada kematian, ajal dan semua tu, kita akan rasa gerun, kita katakan ni. Tapi bila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hilang kegerunan tu dan kita akan rasa nikmat kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Okey, mungkin satu soalan lagi. Silakan kalau soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya Ajah Naimah. Apa ni Ustaz kata ingat kematian, memang Ustaz, walaupun kita ingat kematian, kita tetap berusaha menjalankan kehidupan dan kegiatan-kegiatan yang baik, tidak lemah semangat kan Ustaz. Sebab macam kita rasa tak semestinya kita nak sembahyang aja, nak puasa, tapi kita mesti juga merasa nikmat Allah, mencari ilmu yang banyak-banyak. Macam mana Ustaz cakap tadi, macam acik lah, acik pun walaupun dah tua tapi syukur pada Allah. Rasa dapat mengikuti kuliah agama, syukur pada Allah bagi kesihatan yang baik.
Cik rasa macam nasihat yang baik Ustaz bagi. Walaupun rasa macam simple tapi kalau tak dilakukan memang susah Ustaz ya Ustaz. Ya, Terima kasih banyak Ustaz. sama-sama. Itulah yang dikatakan kenikmatan. Jadi jangan kita putus harapan. Kita nikmati, kita kena rasa seronok dalam kehidupan. Walaupun kita sedang sakit, kita ada kurangnya. Macam semalam, saya sempat lah bertemu tengah sarapan pagi, ada seorang makcik yang lalu. Saya tegur makcik tu, makcik pun duduk, ialah takdir Allah SWT duduk sama saya. Dia kata, Ustaz, saya anak 3 orang lelaki, tapi seorang tak nak teman saya. Tapi Alhamdulillah saya tak rasa sedih. Kata. Betul, macam mana? Sebab dia sentiasa positif. Sentiasa positif. Dia kata, tak apalah. Takkan aku nak bersedih duduk seorang-seorang. Maknanya dia pergi seorang-seorang. Pergi seorang-seorang. Dia rasa seronok. Maknanya sentiasa positif. Sentiasa fikir yang baik-baik kepada Allah SWT. Jangan kita rasa kita ni sakit lah. Macam terlantar ke apa-apa, tetapi tak. Kita kena rasa menikmati. Allah bagi juga aku peluang. Allah bagi juga aku jalan. Allah bagi juga aku merasa kenikmatan. Itu dah rasa syukurlah kepada Allah SWT. Itulah nikmat, sebenar-benar nikmat apabila ianya hambanya bersyukur kepada Allah SWT. Itulah nikmat yang dikatakan tu. Jadi insyaAllah masih banyak ajar nikmat. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan makcik. Allah, saya dengar suara makcik Naimah ni sebab rasanya. Allah Akbar. InsyaAllah semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua insyaAllah. Terima kasih banyak. Barakallah. Jadi kita rasa cukup dulu untuk pagi ini. Ada 3 minit saja lagi sebelum kita nak tutup kuliah. Jadi insyaAllah kalau ada soalan-soalan yang diajukan, kita jumpa lagi Ustaz pada kuliah akan datang insyaAllah. Kita panjangkan umur, mudah-mudahan kita boleh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kuliah akan datang. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Jadi Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang telah pun bersama kita di kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan barakah bacaan Yasin dan doa kita tadi, mudah-mudahan kepada yang diuji dengan pelbagai penyakit, pelbagai masalah kehidupan, mudah-mudahan Allah permudahkan segalanya untuk kita. Syukran jazilan juga ke atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, barakah dengan tajuk itu peringatan untuk mati. Panduan telah diberikan. Mudah-mudahan jadikan panduan dalam kehidupan kita untuk kita menuju ke syurga Allah, insya-Allah. Terima kasih kepada tim Gubernur Iman, terima kasih kepada para jemaah, para pencinta ilmu yang telah pun sudi memilih untuk berada di Google Meet Gubernur Iman pada setiap kali kuliah-kuliah yang kita adakan bersama dengan asatizah. Moga Allah berikan kita berkah kesihatan, hiasi diri kita dengan ketakwaan. Moga Allah curahkan rahmat, hidayah dan petunjuk untuk segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk maklumat para pencinta ilmu semua, kuliah kita seterusnya ialah pada pukul 8 sebentar lagi. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Khairil Azhar Samsudin, iaitu dengan tajuk Faridatul Faraid fi ilmil aqaid fi ilmil aqaid, iaitu pada pukul 8 pagi. Jadi kita tutup dulu kuliah kita pada pagi ini. Sekali lagi dengan rasa sukacita kita persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk membimbing bacaan tasbih kafarah dan menutup dengan surah Al-As. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kesempatan ni saya mengucapkan selamat tahun baru lah, kita akan masuk tahun baru, dan juga saya minta maaf segala kekurangan yang ada berlaku pada tahun 2023. InsyaAllah kita jumpa lagi pada yang akan datang. Kita tangguhkan kita punya pengajian kita dengan tasbih kafarah Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq
wa tawasaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Jadi mudah-mudahan saya doakan Gemma Nur Iman sentiasa sukses dan berjaya, insya-Allah. Semoga Allah memudahkan segala urusan Gemma Nur Iman untuk tahun 2024. Allahu a'lam bissawab. InsyaAllah jumpa lagi semua. Assalamualaikum.